Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Okey, adik Muaz, kakak nak adik tutup mata dengan sebelah tangan. Nak uji ujian penglihatan. Okey, sekarang ni cuba adik sebutkan huruf yang paling bawah garisan hijau ni. Berapa? Apa hurufnya? Okey, Y, T, H, X, U, A, O, V. Wow, hebat. Macam mana kalau yang paling kecil di atas garisan merah? Okey, adik Muaz cuba ya Kak Mira. Silakan. P, E, P, P, O, T, E, C. Okey, ada sedikit kesalahan. Boleh ulang lagi sekali? Oh, sekejap. Okey. D, E, F, P, O, T, E, C. Wah, hebat. Wow. Ini menunjukkan yang adik Muaz tak ada masalah rambut. Okey, kalau macam tu adik Muaz lebih yakin bila tak ada masalah penglihatan tu ya. Wah. Tapi jangan disuruh ke belakang lagi. Kalau belakang lagi mungkin tak nampak. Hai, untuk anda semua bersama dengan kami di LKO. Sebenarnya bukan apa tau. Muaz dan juga Mira hari ini memang nak uji kita punya jarak mata kita ni sama ada rabun ataupun tidak. Macam Mira? Saya alhamdulillah saya tak pakai spek. Saya tak okey. rabun. Awak rabun? Saya pun tak rabun juga alhamdulillah. Tapi sebenarnya hari ini kita nak bincangkan masalah rabun dalam kalangan kanak-kanak. Sebab itulah yang dewasa pun ya juga, tapi yang kanak-kanak ni merisaukan kita sebab dari kecil lagi dah tak nampak. Dan selain daripada itu juga kita nak kongsikan dengan anda ini dalam tazkirah syukuri nikmat hidup. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Macam Muaz dengan Mira, tak rabun, bersyukur kita tak pakai spek kan? Sebenarnya Muaz, daripada kita bangun tidur pagi tadi sampailah ke malam kita nak tidur semula, dalam seharian tu macam-macam perkara yang kita boleh syukuri. Betul. Sama ada kita nampak atau tak nampak je perkara tu. Okey. Dan selain daripada itu juga hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai peduli seks. Tabu tapi perlu tahu. Sebab benda ni bila cerita mengenai pendidikan seks sama ada di sekolah ataupun di peringkat kanak-kanak, ramai yang kata tak maulah. Tak bolehlah, tak biasalah, kenapa nak kena cerita. Tapi kalau tak bagi tahu, kita tak tahu. Betul juga tu kan. Jadi penting juga. Penting. Okey, kejap lagi kita nak kupaskan isu ni. Dan juga Muaz, kita ada apa lagi tu? Kita ada Rezonex. Rezonex ni dari Omnia merupakan pameran perdagangan yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Okey? Yep. Alright, jadi untuk anda semua dah bersedia, kejap lagi kita akan bersama dengan pakar yang akan berkongsikan mengenai apa itu myopia. Ya, ataupun rambun jauh. Okey, kita kongsikan untuk anda. Apabila kanak-kanak disahkan memerlukan penggunaan cermin mata, sudah pastinya ibu ayah mula bimbang masalah berkaitan mata seseorang anak itu menjadi semakin buruk. Myopia atau juga dikenali sebagai rabun jauh adalah keadaan di mana seseorang individu tidak dapat melihat objek yang jauh dengan jelas, tetapi tiada masalah untuk melihat jelas objek yang dekat. Ia terjadi apabila bola mata seseorang yang terlalu panjang atau mempunyai kornea yang melengkung dan terlalu mencuram. Puncanya sudah tentu salah satunya akibat penggunaan gadget di luar kawal. Kanak-kanak zaman ini mudah terdedah kepada risiko rabun jauh dan juling jika ibu bapa gagal mengawal penggunaan permainan elektronik dalam tempoh yang terlalu lama. Malah, kajian mendapati hampir 1 bilion kanak-kanak berisiko tinggi mengalami myopia menjelang 2050 akibat kerap terdedah kepada cahaya telefon bimbit. Meskipun masalah ini sukar untuk diubati, namun terdapat cara penjagaan mata agar masalah ini dapat diatasi. Justru, apakah langkah-langkahnya? Di NLKO, kami kongsikan. Cuba anda bayangkan kalau saya pakai spek mata macam ni. Adakah anda nak berkawan dengan saya? Tak, saya nak berkawan dengan awak sebab awak nampak smart lah. Awak nampak cerdik. Oh ya. Yeah. Selalu orang cakap macam tu. Kalau pakai spek ni nampak cerdik. Tapi sebenarnya kita tak faham dan tak menyelami pun orang yang pakai spek punya hati tu macam mana kan. Hari-hari kena pakai spek, tak boleh tinggal ni. Lepas tu nak tidur kena buka spek tu. Betul. Itu pula. Betul. Okey, tapi sekarang ni kalau itu orang dewasa dah rasa renyah. Kalau kanak-kanak ni macam mana, kesian mereka kan? Betul. Dan untuk itu hari ini di studio kita bersama dengan pakar oftalmologi pediatrik iaitu Dr. Nur Azhar Abdul Rahman dan juga optometris klinikal Cik Nadia Rashidi. Selamat datang.
Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Okey, hari ni kita nak cakap tentang masalah rabun dalam kalangan kanak-kanak, doktor. Kita tahulah kanak-kanak seawal usia lagi dah ada mengalami masalah ini kan. Kenapa perkara ini berlaku di peringkat awal usia lagi? Jadi kita lihat kan dulu kan kita lihat kanak-kanak ni memerlukan pakaian mata ketika mereka masuki sekolah, ingat kan? Darjah 1, 2 mereka dah mula ada rabun. Tapi sekarang ni saya dapati banyak kanak-kanak mula pakai cermin mata seawal 4 tahun. Jadi kita lihat kenapa seseorang kanak-kanak itu mengalami masalah rabun ni, dia banyak faktor lah. Faktor antaranya ialah kita tahu genetik ya. Kalau seorang ibu bapa salah seorang mengalami masalah rabun, anak tu ada risiko untuk dapat rabun. Kedua ialah kita lihat cara kehidupan harian kita, lifestyle kita. Kita lihat banyak kanak-kanak didedahkan kepada near work terlalu banyak. Near work ni berarti mereka diberikan gadget terlalu awal atau mereka membaca pada umur terlalu awal. Jadi mereka memfokus dekat tu terlalu lama. Ini menyebabkan salah satu faktor juga kanak-kanak sekarang mula menjadi rabun. Okey, dan Cik Nadia, mungkin dari segi angka ada ke yang telah pun dikongsikan mengenai kanak-kanak yang rabun seawal usia? Kalau data dekat Malaysia per se tak ada banyak. Cuma ada beberapa kajian saja yang telah dilakukan. Dan kalau secara menyeluruhnya di Asia Tenggara ni, antara negara-negara termasuk Malaysia ni, memang rabun jauh dalam kalangan kanak-kanak sekolah sangat-sangat tinggi, 60%. Dan di Singapura dan Taiwan, dia boleh meningkat sehingga 85 hingga 90% belia. Jadi maksudnya daripada kanak-kanak dia membesar jadi belia, 85 hingga 90% tu dah ada rabun jauh. Okey, besarkan kita ni Kalau Cik Nadia sendiri start pakai spek usia berapa? Saya mula pakai masa darjah 6. Tapi saya antara yang bernasib baiklah sebab power saya stay saja. Cakap pasal power yang stay tu kan kadang doktor ada orang kata kena pakai spek sebab kalau tak pakai power tu makin naik. Habis kalau kita pakai power tu akan stop ke atau ada kebarangkalian untuk naik lagi peningkatan power tu? Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni setiap tahun kena tukar spek mata. Betul. Kalau kita lihat pada kanak-kanak kan, secara fisiologinya memang power mereka tu akan bertambah kerana bola mata mereka tu membesar. Besar sehinggalah dia akan menjadi stabil ketika mereka berumur 18 tahun. Jadi kita dah kena tahu dah. Jadi pada tahap ini nanti 18 tahun macam mana agaknya power dia. Jadi bila kita memerlukan pakai cermin mata itu adalah penting dan itu adalah satu pengetahuan yang baik kerana bila kita memakai cermin mata, power tu akan bertambah pada kadar yang normal. Bukannya dia bertambah secara mendadak. Yang kita tidak mahu ialah di mana rabun ini meningkat setiap tahun dengan cara yang mendadak. Kan ia melepasi satu tahap di mana kita panggil kadar rabun yang tinggi kerana risiko kebutaan itu adalah tinggi apabila melepasi tahap-tahap tertentu. Bahaya juga. Dan kalau kita lihat, adakah bila terlampau melihat skrin kat gadget ini akan menambahkan power dan juga menyebabkan kanak-kanak ni cepat rabun? Kalau tengok masa tu kita tak kawal, berjam-jam dengan gadget je setiap hari. Betul-betul. Jadi orang banyak silap faham sikit kat sini. Betul, tengok skrin pada tempoh masa yang lama tu menyebabkan peningkatan power. Tapi sebenarnya bukan skrin sahaja. Dia apa-apa medium yang pada jarak dekat. Maksudnya melukis, membaca ataupun membaca pada tempoh yang lama lebih daripada 30 minit. Yang lagi tak betul tu kalau dibaca dengan dekat. Kalau perasan dengan budak-budak sekarang kalau main game tu, kalau boleh phone tu nak masuk dalam muka kan. Yang lagi teruk tu daripada bangun sampai tidur menghadap phone saja. Jadi ada yang bukan setakat phone, ada setengah kes yang saya jumpa dia suka lukis doodle. Kan doodle tu kan halus kan? Yang tu dia tak main phone tapi dia suka mendoodle dan dia boleh mendoodle tu lebih 3-4 jam. Jadi kanak-kanak, sebab tu yang kalau kita tengok orang-orang, kita selalu label kan orang pandai. Orang pandai yang kuat membaca pun
boleh dapat power yang tinggi dan boleh naik cepat juga. Alright, fahamlah kenapa kita tak pakai spek. Alamak. Cukup membaca. Tapi cakap pasal tu, saya ingat je masa saya kecil dulu, ayah saya selalu kata jangan baca dalam gelap. Cuba baca dalam gelap. Kan bilik tidur kan untuk terlampau, jangan baca dalam gelap. Itu pun menjadi faktor juga kan. Macam mana kalau ibu bapa sendiri nak kurangkan rabun jauh untuk anak-anak mereka ni, doktor? Baik. Satu, kita kena pasti adakah mereka rabun. Kebanyakan ibu bapa ni bila anak-anak tu di sekolah ada masalah, mereka tidak mengetahui ibu bapa, tapi cikgu yang perasan. Cikgu akan cakap, puan, saya nampak anak puan ada masalah, kerana bila dia belajar dia akan datang ke hadapan untuk menyalin misalnya, ataupun dia akan tiru kawan sebelah misalnya. Jadi ini adalah simptom-simptom anak tu rabun. Okey. Jadi bila kita dah tahu, anak-anak ni biasanya mereka tak tahu pun mereka rabun, sebab mereka dah lahir pandangan mereka memang kabur macam tu. Jadi mereka rasa ini normal. Jadi bila didiagnoskan mereka ada rabun, mereka dia kecil mata, dia kata, saya melihat dengan jelas, sekarang dah nampak terang kan. Macam tu. Jadi kebanyakan kanak-kanak ni bukan sahaja mereka tak mengadu. Dua, kadang kita lihat mereka ni ada masalah di sekolah tu, grade-nya tidak berapa bagus. Jadi kalau keputusan periksaan anak tu tak bagus, jangan marah anak tu, cek mata dulu. Jadi satu cara untuk kita mengelakkan rabun tu bertambah, satu macam saya cakap tadi kan, perubahan cara hidup. Satu, pakaikan mereka cermin mata. Dapatkan mereka cermin mata power yang sebetulnya. Jadi lepas tu kita ada juga sekarang ni cermin mata di mana dia dapat mengawal kadar kerabunan tu. Jadi teknologi ni kita tak pernah dengar 10 tahun lepas, di mana cermin mata yang boleh mengawal kadar kerabunan supaya ia tidak bertambah. Tapi sekarang sudah ada. Jadi bila satu, kita pakaikan mereka cermin mata, dua, kita ubah gaya hidup mereka. Contohnya kita tahu kan, kebaikan cahaya matahari, banyak kajian menunjukkan bendahan pada cahaya matahari itu bagus untuk kanak-kanak. Satu hari 120 minit ataupun 30 jam berada di luar. Ini kempen yang kita nak terangkan pada anak-anak ni, supaya mereka berada di luar selalu. Dua, penjarakan di antara mata dan gadget itu penting sekali, iaitu tangan dan bahu. Dia ada tunjukkan. Macam mana ni? Macam mana dia macam ni? Jadi bahan bacaan tu contohnya ni meja kita. Jadi lebih kurang macam kalau jarak ni lah nak baca. Jarak antara ni ke sini. Betul. Itu adalah jarak yang yang terbaik lah. Dan dia mungkin dari segi, ada orang kata kalau kita suka tengok iPad dan sebagainya, tablet ni kan, kita pakai spek mata khas anti blue light kan, supaya tak menjejaskan mata kita. Bagus ke? Anti blue light tu dia boleh menapis sinaran radiasi daripada bahan digital lah, macam phone, tablet, laptop. Tapi macam saya cakap tadi, bukan skrin tu yang membawa masalah, jarak dan tempoh masa yang kita terdedah kepada benda tu, dan kita stay fokus tu yang menyebabkan masalah-masalah mata. Okey, dan rabun jauh dengan rabun dekat ni, mana lebih bahaya? Sebab orang yang tak rabun ni, dia tak tahu rabun jauh, rabun dekat macam mana kan? Kedua-duanya ada ni ke? Okey, rabun dekat ni ada dua jenis lah. Satu, rabun dekat ketika kecil. Dan itu adalah rabun biasa pada kanak-kanak. Dan rabun dekat yang kita dapat bila kita sudah menjadi kita panggil mature, tak panggil tua, saya panggil matang. Masa umur 40 tahun, kita akan lihat kesukaran untuk melihat dekat. Itu rabun dekat yang lain. Tapi pada saya yang bahaya ialah rabun jauh. Kerana rabun jauh ini, bila dia mendapat satu kadar rabun itu, dan dia akan terus meningkat tinggi. Dan jika dia sampai satu tahap di mana dia mencapai tahap rabun jauh yang tinggi, risiko kebutaan dia tinggi. Lebih kurang dalam 600 ke atas. Jadi kalau lebih kurang 600 ke atas, risiko untuk menjadi buta itu tinggi. Sebabnya adalah kita tahu mereka yang mempunyai rabun yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk mendapat masalah glaukoma, selaput mata atau katarak, ataupun satu keadaan di mana kerosakan pada retina tu kita panggil myopic macular degeneration. Risiko buta tu ada. Kongsikan ni. Inilah dia, kalau anda yang tak mengalaminya, kita kongsikan sikit visual lah. Nampak tu? Ada versi biasa. Ni kalau rabun jauh 300 kan. Dia punya rabun dia power. Jadi kalau kita recap baliklah masa sains sekolah menengah kot. Jadi kalau untuk melihat dengan jelas, macam kita tengok dekat image mata biasa tu, cahaya jatuh betul-betul pada titik fokus ataupun fovea. Tapi kalau yang ada rabun, cahaya tu jatuh di hadapan bahagian retina. Tapi kalau myopia lagi tinggi, power dia lagi jauh cahaya daripada retina tu, dan lagi kabur lah penglihatan tu. Okey. Nampak?
Dan yang tadi saya pakai ni adalah normal lah untuk nak check kan. Nak check. Itu alat kita guna kanta. untuk check lah. Betul, untuk kita letak kanta masa test mata. Itulah sekarang ni dengan perubahan teknologi ni macam-macam sebenarnya cara untuk membantu kanak-kanak ni. Sepertinya letak yang bilik kanta tu letak yang ada apa? Blue light filter. Blue light filter tu kan. Itu boleh bantu juga. Boleh. Tapi seperti yang Nadia katakan tadi, boleh bantu tapi sebenarnya kita lah. Selain daripada tips yang doktor kongsikan tadi, ada tak tips lain untuk nak anak-anak ni mata sihat? Makan carrot orang kata. Ya ke? Makan carrot kan? Makan carrot tu kena makan banyak baru ada kesan dia. Tapi carrot dan ada suplemen-suplemen lain tu dia boleh menjaga kesihatan secara menyeluruh sahajalah. Dia tak boleh menghilangkan rabun, dia tak boleh mematah balik jadi kosong. Itu tak boleh. So bila kita dah tahu kita ni rabun, kena terima hakikat lah Sebab kadang-kadang parents ni dia tak nak terima hakikat anak dia kena pakai spek. Lebih-lebih lagi dia diorang tak pakai. Saya rasa yang tu yang akan jadi dia macam taklah, tak mungkin lah kan. Betul. Okey. Betul juga tu. Kalau nak tahu power yang betul-betul tepat lah untuk anak ni, sebab kalau kita pergi check dia akan ada mesin dia, betul kan doktor kan? Betul. Tapi nak pastikan accurate tu, tepat tu macam mana? Okey. Kebiasaannya kedai-kedai cermin mata ni boleh kita membuat ngecek kadar-kadar rabun lah. Tapi untuk kanak-kanak yang terlalu kecil, kurang daripada 7 tahun, biasanya mereka memerlukan rawatan khas ubat titis mata untuk rehatkan otot mata tu, baru dia boleh cek power yang sebenarnya. Jadi ubat-ubat ni biasanya dilakukan di klinik-klinik mata, di hospital swasta ataupun hospital kerajaan ada. Jadi kalau biasanya kadang-kadang optometris dia boleh menyaring kadang-kadang di mana kanak-kanak tu memerlukan rujukan. Jadi kalau kanak tu memerlukan rujukan, dia akan dirujukan di mana-mana klinik mata terdekat untuk mendapatkan titis mata tu dan rawatan yang sepatutnya. Okey. Jadi betul ke ada orang kata juga kalau anak-anak yang tak nampak tapi tak dipakaikan spek, lama-lama dia boleh pening kepala? Sebenarnya bukan pening kepala. Jika anak tu tak melihat dan tak diberikan kacamata, jadi bola mata tu akan ada kita panggil tendensi untuk menjadi lebih panjang kan Nadia kan? Betul. Jadi bila bola mata tu lebih panjang kerana cahaya tidak sampai pada retina tu, jadi power tu akan bertambah dan bertambah. Jadi bila keadaan tahap yang paling teruk di mana kanak tu betul-betul tak dapat melihat, baru diberikan cermin mata, jadi sukarlah kita untuk mengawal peningkatan tu nanti. Betul. Dan bila kanak-kanak yang ada rabun tapi dia tidak diberi cermin mata, biasanya dia akan develop satu keadaan yang dinamakan amblyopia ataupun mata malas. Jadi orang Melayu selalu silap tafsir, kata mata malas diingatkan mata tu koyo je kan. Bukan. Juling. Bukan. Jadi mata malas ni adalah apabila keadaan mata tu normal, tak ada penyakit ke apa ke, tapi dengan power yang tepat sekalipun dia tak dapat melihat secara sepenuhnya. Macam tadi Cik Muaz boleh baca sampai bawah tu kan. Kita dah bagi power yang betul pun dia tak boleh nampak sampai bawah tu. Ya betul. Dan yang tu ada tempoh paling lambat dia. Mata malas ni perlu dirawat awal. Betul. Kalau kurang daripada 8 tahun tu, kita dah tak boleh reverse dah masalah tu. So mata redup ni tak boleh terima. Kadang-kadang orang suka lelaki mata redup. Tak boleh. Handsome Handsome lah orang kata. Tak boleh. Bayi rupanya tak nampak. Handsome kalau tak nampak pun tak guna juga. Kali kena jelas tu yang kadang-kadang saya tengok ada budak-budak yang dia suka garu kepala, garu mata. Dia suka tonyok. Itu bahaya kan doktor? Lama-lama boleh rosakkan. Itu betul. Yang tu dari segi, kalau budak tu selalu tengah baca dia gosok mata, yang tu mungkin simptom yang dia tak nampak. Dia macam tak nampak lah gosok mata nak bagi nampak. Macam kartun pun selalu dia buat macam tu kan. Tak nampak kan. Tapi dia boleh jadi petanda ada penyakit mata juga. Macam mata dia kering ke, ataupun dia ada alergik ke, dan kalau terlampau kuat gosok pun dia boleh jadikan mata dia jadi silau yang tinggi. Ataupun boleh jadi keratokonus ke dalam jangka masa yang panjang. Penting sebenarnya Muaz. Ibu bapa memang perlu ambil cakna lah perkara ni. Jangan anggap ni perkara enteng macam alah budak lagi, muda lagi, apa yang rabuknya. Jangan rasa macam tu. Kalau pesanan doktor lah untuk ibu bapa supaya cakna tentang perkara ni. Okey, satu pesanan saya ialah kita lihat simptom anak kita tu. Jika mereka dah mula menunjukkan simptom seperti ada rabun jauh, sukar melihat ataupun disuka kita panggil squeeze mata kecil macam tu untuk melihat dengan jauh, itu salah satu simptom tu. Ataupun baca mereka buku dekat-dekat. baca buku dekat-dekat. Di sekolah tu cikgu pun nampak sukar dia nak menyalin menyiapkan kerja sekolah tu, grade tak bagus, cek mata dulu. Satu. Nombor dua, lepas cek mata tu, kalau dia bagi tahu anak tu perlu pakai kacamata, belikan dia cermin mata yang bersesuaian. Di banyak kedai-kedai cermin mata ada di
dijual. Harga tak memberikan peranan tu? Yang mengawal kadar myopia ni ada. Dia harganya biasanya standard aja. Kalau yang mana-mana ni harganya akan diberikan pada saya bersesuaian dengan teknologi yang diberikan. Yang ketiga, sentiasa bawa anak untuk rawatan, kita panggil saringan mata tu setiap 6 bulan. Sekiranya mereka rabun setiap 6 bulan, sebab kita nak tengok kadar peningkatan tu. Berapa kerap dia meningkat. Kalau anak tu tak rabun, tahun ni mungkin tak rabun, tahun depan mungkin rabun. Jadi kita sentiasa kena check saring mata anak tu. Jadi kalau ada pihak gerakan sekolah pun ada buat juga saringan, ada klinik kesihatan apa semua tu, dia boleh saring. Biasanya budak darjah 1 lah, pelajar darjah 1 dia disaring dan dapat surat. Tapi ada setengah parents tu surat tu 6 bulan lepas, hari ni baru bawa. Baru check back? Ya betul. Biasanya dapat surat tu dah confirm fail lah tu. Confirm fail, jadi barangkalian besar kanak-kanak tu memang kena pakai cermin mata. Betul. Dan soalan terakhir Muaz, cermin mata kalau kita tengok kanak-kanak punya ada yang tebal dia punya kanta tu kan, adakah itu menunjukkan semakin tebal kanta tu semakin tinggilah powernya? Kalau semakin tinggi powernya, bila kanak-kanak tu meningkat usia, powernya akan lebih naik ke macam mana? Ya betul. Jadi kalau kanak-kanak tu dia mula pakai cermin mata pada usia yang awal dan power yang dipakai masa start tu pun dah tinggi, memang risiko dia untuk bertambah dengan banyak setiap tahun tu lebih tinggi lah. Jadi sebab tu kalau contohnya kita tengok kat sini ada kanta yang dengan teknologi terkini ni, dia dikhaskan untuk mengawal power tu daripada naik. Jadi memang sesetengah klinik ataupun pusat optometri sahaja yang ada. Jadi ibu bapa boleh search myopia control lenses. Yang ni adalah kanta khas untuk mengawal power daripada naik dengan lebih banyak setiap tahun. Okey. Jadi ambil tahu wahai ibu bapa, supaya anak-anak kita ni tak adalah rabun nanti bila asyik tunggu lama-lama dia akan teruk. Jadi terima kasih kepada Dr. Noraza dan juga Cik Nadia bersama dengan kita pada hari ini. Penjelasan yang ringkas tetapi amat padatlah, supaya anak-anak kita yang tak nampak tu jangan kita biarkan mereka ya. Sebab bila keputusan anak tak bagus, selalunya kita akan salahkan anak je. Kita tak tengok apa masalah dia kat sekolah sebenarnya. Mungkin sebenarnya dah 2 tahun tak nampak dia sekolah tu. Kan sayang Alright? Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kalau macam tu, kita nak kembali semula selepas ini dengan topiknya syukur dengan nikmat hidup. Hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Okey, kembali bersama dengan kita di NLKO dan tadi kita dah bercerita mengenai mata yang rabun jarak jauh untuk anak-anak kita ni. Ambil tahu dan seterusnya nikmat hidup yang kita nak kongsikan ni. Syukuri nikmat hidup. Syukur. Sebenarnya, alhamdulillah. Mira syukur dengan apa yang ada sekarang di usia yang pertengahan muda ni. Pertengahan muda. Belum tua lagi syukur tak maksudnya dengan apa yang Mira ada sekarang? Alhamdulillah. Sebab itulah kita, saya ada baca lah kan, ada ustaz mengatakan, kalau kita dapat nikmat, apa-apa sahaja nikmat tu bukan boleh jadi perkara yang gembira je. Kadang-kadang benda musibah pun mungkin tu nikmat juga untuk kita kan. Supaya kita sentiasa ingat semula dengan Allah. Apa pun sentiasa alhamdulillah. Kecil atau besar alhamdulillah macam tu. Betul. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita bersama dengan Dai Aiman yang merupakan jurucakap Pertubuhan Akademi Al-Bayan dan nak berkongsikan dengan kita mengenai nikmat kehidupan ni harus kita syukuri. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Amira, Muaz. Tadi Mira tadi pertengahan muda saya muda sikit pada dia. Kemudian kalau kita tengok Mira ingat tak dulu waktu kita sekolah kan, kita ni tak ada apa-apa kan, dan kita ni tak ada nilai pun. Tapi alhamdulillah boleh jadi disebabkan kebaikan yang pernah kita buat. Mira jaga ayah, Mira jaga mak dan sebagainya. Sebab itulah Mira ada kat sini sekarang. Kan kita buat baik kepada orang. Sebab ini janji Allah. Ini janji Allah yang mana mengatakan bahawa la in syakartum la azidannakum. Lagi kita bersyukur, lagi kita membantu, lagi kita menolong, la azidannakum. Allah akan tambah lagi. Boleh jadi sebab dengan cara kita bersyukur tu macam mana? Dengan cara kita tolong orang, dengan cara kita bagi makan kat orang, dengan cara kita ni permudahkan urusan orang, ya. Sedangkan kita ni sibuk tau. Tapi tak apalah, saya ambil cuti, saya nak uruskan ayah pergi klinik dan sebagainya. Itu cara kita bersyukur. Tapi ini satu janji Allah, la azidannakum. Allah akan tambah lagi. Muaz, Mira,
kalau kita main game, kita mati dan kita akan hidup balik, kita ada 2 nyawa. Main Mario tak dulu? Betul. Ini mesti 90-an. Betul. Bila kita main Mario, dan kita mati, kita akan hidup balik dan kita boleh main game macam biasa. Yep. Tetapi berbeza keadaan kita. Kalaulah kita ini diberi peluang untuk hidup kembali suatu hari nanti. Ya, kita dimatikan dan kita hidup kembali suatu hari nanti. Apakah impian yang kita nak buat bila mana kita diberi peluang? Okey, aku bagi kau 5 minit, apa benda yang kau nak buat, aku hidupkan kau kembali. Okey, jadi apa yang kita nak ketika mana kita diberi peluang kedua itu adalah disebutkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Para penonton sekalian, ya, bila mana kita diberi peluang kali kedua untuk hidup kembali ni, apa yang kita nak? Ya Allah, kau tolonglah extend sekejap, kau tolonglah lewatkan sedikit kematian ini. Sebab apa dia? Sebab aku nak bersedekah, aku nak infak. Sebab dengan sedekah ini dapat menyejukkan kuburan kita. Dengan sedekah ini dapat menyembuhkan penyakit kita. Dengan sedekah ini dapat memberikan kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah semestinya Allah akan melipat gandakan rezeki yang telah kita berikan kepada orang lain. Masya-Allah. Itu dia pentingnya bersyukur tu kan. Okey. Dan nak bercakap pula, hari ini Aiman datang sebagai jurucakap untuk pertubuhan Akademi Al-Bayan. Kita tahu Akademi Al-Bayan ni fokusnya kepada anak-anak mualaf kan. Betul. Jadi macam mana sekarang ni dalam konteks pendidikan untuk anak-anak mualaf tu? Alhamdulillah, kita di pertubuhan Akademi Al-Bayan kita komited dalam memperkasakan dalam sektor pendidikan anak-anak mualaf ini, yang mana bayangkan yang duduk dekat atas sofa ni adalah anak mualaf. Dan mereka ini berdakwah menggunakan bahasa mereka, tak kira bahasa Cina ke, ya, bahasa India ke, mereka berdakwah dengan budaya mereka. Sebab itu kita di Pertubuhan Akademi Al-Bayan kita membina sebuah kompleks 3 budaya, ada 3 pintu. Pintu Melayu, Cina dan juga India. Ini yang pertama di Malaysia. Jadi sebab itu kita nak mengajak kepada anda semua, jom kita pergi ke sana, kita tengok sendiri keunikan masjid yang sedang kita bina tu, Mira. Dan kalau kita lihat dari segi kelulusan yang diperolehi, sebab benda ni kalau nak berjalan lancar kena ada kelulusan daripada pihak berwajib lah. Kalau buat secara haram ataupun buat nyogok ni payah. Betul. Jadi bagaimana dengan Akademi Al-Bayan? Sebab tu kita nak bagi tahu kepada para penonton sekalian, jangan risau, jangan runsing, bahawa duit anda semua kita urus dengan baik. Kerana apa? Kita telah mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Negeri Melaka untuk membuat kutipan ni. Bukan seronok-seronok, bukan senang-senang kita nak buat kutipan ni. Dan yang paling penting, kita telah mendapat kelulusan untuk kebenaran merancang daripada Majlis Pembandaran Alur Gajah untuk kita membina bangunan ni. Sebab apa? Yang paling penting, kita tak nak bina terbengkalai. Kita tak nak. Sebab itu kita mendapat kelulusan ini untuk memberikan, ya, orang kata kepercayaan kepada penonton-penonton kita yang nak membantu kita dalam membinakan komplek ini. Kalau untuk perkembangan terkini, fasanya di peringkat mana? Alhamdulillah, kita dah siap dah dengan level tanah, retaining wall, kita dah pacak tiang, kita dah naik batu, dan sekarang ni kalau kita tengok di kaca TV tadi, iaitu kita dah ikat batu sehingga ke tingkat yang kedua. Dan Alhamdulillah, ya, kita dah siap hampir 40% daripada pembinaan. Jadi kalau Mira dan Muaz pergi ke tempat pembinaan tu, kita dapat melihat rancaknya pembinaan tu. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita dalam kempen untuk membeli tanah dan wakaf 1 kaki persegi hanya RM100 sahaja. Dan saya yakin dan percaya penonton-penonton yang menonton kita pada hari ini, jom sama-sama kita pakat seorang RM100 dan kita dapat beli tanah ini dan wakaf. Kita nak tambah lagi keluasan kompleks ini supaya kita dapat menambah fasiliti yang lebih indah, ya, di kompleks ini, supaya kita dapat memberi kemudahan kepada anak-anak mualaf ini untuk belajar, untuk orang di luar sana untuk datang, ya, selesa di kawasan kompleks kita ni. Okey. Jadi bagaimana cara untuk mereka ni nak berinfak ni, sama ada yalah kita yang tengah menonton ni ataupun kita nak panjangkan lagi kepada orang yang tak menonton. Itu yang penting tu. Yang menontonnya mungkin 300,000 tapi kalau dipanjangkan mungkin berganda-ganda. Betul. Kan? Okey, jadi saya nak mengajak kepada anda semua, akaun yang tertera di kaca TV anda semua ni, ambil telefon, ambil gambar dan cuba hubungi Cik Nur ada, Cik Mas ada, pejabat kita, hubungi kita, betul ke tidak ni, ya tidak ni, ataupun terus scan QR code ini dan anda dapat berwakaf 1 kaki persegi hanya RM350 saja. Kita nak bina masjid ni, ya, kita bukan setakat nak mahligai di dunia, tapi kita nak
mahligai di hari akhirat kelak. Dan juga kalau kepada anda yang nak berwakaf tanah tadi, satu kaki persegi hanya RM100 saja, Muaz. Betul. Okey. Ya, betul. Dan macam kita tahu, sedekah dan wakaf ni antara amal jariah yang berpanjangan, Ya, kan, betul. Ustaz, kan? Okey, dan untuk kalau pengifak ni nak tahu lebih lanjut lagi tentang perkembangannya bagaimana? Kepada para penonton yang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh terus ke Facebook Dr. Hadi, yang mana dia selalu ajarkan kita praktikal solat dan sebagainya. Boleh tengok di Facebook dia, dan juga boleh terus ke www.academyalbayan.com. Boleh scan QR code ni dan ikuti perkembangan kita, dan juga anda boleh masuk dalam website ni dan anda boleh buat potongan secara bulanan. Ada bulanan ni tak terasa sangat. Sebulan RM10 ke, sebulan RM20 ke, ya, agar kita dapat memberi secara berterusan, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita kongsikan benda-benda yang baik ni supaya dapat kita kongsikan pahala bersama-sama lah. Lokasi di mana? Lokasinya di Alor Gajah. Nanti sambil-sambil datang ke sana, boleh rasa makanan yang sedap kat sana. Macam-macam makanan, nak sebut salah satu kan? Betul. Sambil kita berjalan, sambil kita boleh tengok Masjid Tiga Budaya yang pertama di Malaysia. Okey. Saya Aiman, terima kasih atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah. Dan kejap lagi, sebenarnya kita nak bawakan ini satu, saya rasa perkongsian mengenai ambil tahu pembelajaran seks di usia muda ni. Kadang-kadang ada antara kita bila cerita je mengenai pengajian ataupun pembelajaran seks, semua orang takut nak cerita. Ya, semua kata rasa macam tak boleh lah, mana boleh bincang benda ni secara terbuka. Tak boleh. Jadi macam mana? Selepas ini kita bincangkan hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Inilah Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah Masjid Tiga Budaya, menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para dai mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah. Satu kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Syah, tak boleh lagi? Cantik cincin. Alah, pakai semua tak boleh ke? Sorry. Bagaimana? Hai, Dek. Alamak, jatuhlah. Ibu, Aisyah dah balik. Mana kamu dapat aiskrim tu, Aisyah? Ada pakcik tu belanja. Baik pula pakcik tu. Baik. Dia kata kalau bagi pegang, dia belanja aiskrim lagi. Pegang? Pegang. Dia pegang sini, dia pegang sini, lepas tu pegang sini. Melakukan keluncaran lampau antara kedua-dua bangsa yang berusia 9 tahun. Wah, baik. Itu dia video tadi. Kita tengok apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini, Muaz. Awak, Saya tengah baca, baguslah portal ni. Awak baca apa tu, Muaz? Pasal, peduli seks. Peduli seks? Ya, tadi kita tengok promo tu semua pasal peduli seks lah tu. Boleh ke kita bincang ni? Kan sensitif sedikit peduli seks. Sebab tu saya tak nak bincang awak. Bila saya cerita macam ni je, awak pandang macam
lelaki gila seks lah tu. Tak. Sebenarnya saya baca portal ni bagus untuk keselamatan bersama. Tapi saya tengok video tadi tu, kanak-kanak pun jadi mangsa lah. Aduh, itulah pentingnya kenapa kita kena bincangkan tajuk ni, Muaz. Betul. Dan untuk itu hari ni kita bersama dengan tetamu jemputan di studio iaitu Cik Azan Syarul Luqman dan juga Encik Zaidi Aziz yang merupakan Ketua Bahagian Kandungan C Seismik dan juga penulis kanan kandungan tajaan Bulan. Selamat datang. Dan kita tahu sekarang ni ada satu kempen yang dilaksanakan iaitu peduli seks, tabu tapi perlu tahu. Okey. Kenapa dan tentang apa sebenarnya? Jadi kempen ini diwujudkan untuk kita sebarkan dengan lebih mendalam lagi mengenai pendidikan seksual ni melalui 4 tunjang utama iaitu komuniti, kesihatan, dasar dan advokasi serta hubungan dan kekeluargaan. Jadi seiring dengan itu kami pihak Bulan dan juga pihak Seismik telah melancarkan satu laman eksklusif di mana para penonton boleh ke laman tersebut untuk baca artikel, tengok video, boleh buat 6 ujian saringan hasil kerjasama kami dengan Hello Health Group dan juga menghantar perkongsian dan pandangan secara anonim. Bagus. Okey, jadi kalau kita nak tengok dari segi kerjasama ada tak dengan mana-mana NGO? Sebab kalau kita nak buat topik-topik sebegini, dia tak boleh research sendiri je. Kena ada kaitan dengan orang luar sebab orang luar boleh bercerita mengenai perkara ini. Ada untuk kempen ni kami bekerjasama dengan 3 NGO iaitu Sport Community Project, Sister in Islam dan juga Hello Doktor Malaysia. Jadi mereka inilah yang bantu untuk melengkapkan kami dengan pengetahuan asas mengenai pendidikan seksual ini. Dan juga mereka bantulah kami untuk memerangi stigma dan stereotip supaya kita dapat mewujudkan komuniti yang orang kata lagi berpengetahuan mengenai pendidikan seksual ni. Ya, betul. Okey, bercakap tentang artikel yang dikeluarkan. Tadi kita pun dah saksikan video juga dan saya percaya pihak Bulan dan Seismik ada mengeluarkan video-video tentang pendidikan seks ini juga kan? Betul. Mengapa penghasilan video ini dilaksanakan juga? Sebagai kita tahu macam masyarakat sekarang diorang bukan hanya melihat pada artikel sahaja. Kita perlu keluarkan video juga. Jadi untuk kita punya kempen ni kami lancarkan beberapa video yang mana kami bekerjasama dengan pempengaruh, pakar dan sebagainya. Macam kita lihat tadi itu adalah PSA untuk TV dan kami juga ada live podcast. Kami bersama dengan pakar. Sebelumnya semalam kami telah melancarkan kita orang punya podcast yang pertama berbual mengenai topik bahaya ubat kuat. Dan disebabkan kita perlukan visual juga dan perkongsian ini supaya sampai kat semua penonton di luar sana dan faham apa pentingnya pendidikan seksual inilah. Bagus. Dalam keadaan sekarang ni semua orang di media sosial dan juga portal, kenapa tidak kita bincangkan perkara ini kan? Dan ada tak segmen-segmen khas yang telah pun dibuat oleh Bulan dan juga Seismik lah untuk menyampaikan benda ini dengan lebih mudah difahami? Betul, ada segmen khas seperti mana yang Cik Azan cakap tadi. Kita ada microsite yang dipanggil sex.com/peduliseks. Di dalam sana kita bekerjasama dengan Hello Health Group yang mana mereka boleh melakukan ujian saringan secara anonim. Maknanya tak ada data siapa yang menghantar sebagainya, tak akan tahu pun siapa. Dan kita ada beberapa ujian saringan untuk melihat kepada masalah kesihatan seksual. Dan daripada masa sama kita juga ada kotak hati yang mana orang boleh menghantar pengalaman ataupun masalah yang mereka hadapi untuk bercerita dan di mana kita boleh berkongsi bagaimana pentingnya pendidikan seksual ini dan inilah orang kata situasi yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, kempen ini dah mula dijalankan start 1 November. Betul. Macam mana penerimaan masyarakat? Melalui kotak hati yang kita tengok dah ada banyak dah orang yang hantar berceritakan mengenai pengalaman mereka menjadi mangsa serangan seksual dan juga ada yang meminta pendapat dan juga ada yang memberi nasihat apa yang harus dilakukan, apa yang mereka boleh buat selepas itu untuk pergi ke mana dan sebagainya. Jadinya daripada situ kami juga meminta pihak NGO untuk sering tengok kepada kotak hati itu supaya mereka boleh tengoklah apa yang mereka boleh bantu, boleh reply atau boleh bantulah daripada situ. Okey, dan dari segi penyusunan antara topik-topik yang akan dibincangkan, dah ada ke dalam rangka strategi ni? Betul. Dah ada dah. Untuk artikel dah ada beberapa artikel yang kami dah keluarkan di microsite tersebut seperti apa itu sentuhan selamat, apa yang mangsa boleh lakukan jika terkena serangan seksual ini, apa itu rogol dalam perkahwinan dan banyak lagi lah. Apa yang mana satu paling banyak orang klik? Untuk sekarang ni sebenarnya kita dah keluarkan banyak artikel. Untuk video kita baru saja live semalam yang pertama. Tapi apa yang kita harapkan penerimaan orang ramai adalah terhadap semua artikel dan juga topik yang kita keluarkan sebab seperti Azan cakap tadi,
rogol dan perkahwinan. Betul, Mungkin itu adalah satu topik yang tak ramai yang ingin bicarakan secara terbuka. Dan kita juga ada berbicara tentang ketagihan onani dan juga sexual grooming yang mana kita bawakan Aki Fairuz bersama dengan NGO kita daripada Spot Project. Jadi live session ni akan berlangsung selama sebulan. Maknanya setiap minggu ada satu live session, sesi live. Jadi itu antara yang topik yang kita akan bawakan dan harap-harapnya penerimaan orang ramai sangat mendapat sambutan yang baik lah. Daripada, kalau tadi mengatakan ada buat live kan? Betul. Kalau buat live tu guest yang datang tu pakar. Betul. Pakar juga. Mangsa pernah dijemput ke atau macam mana? Siapa? Mangsa. Kita tak jemput untuk yang sesi live tu. Kita panggil pakar dulu untuk cakap mengenai isu ini. Dan mangsa mungkin boleh menggunakan mereka kursat dan mereka meluahkan cerita mereka, pengalaman lah dan bagaimana NGO ni dapat membantu juga golongan mangsa. Jadi sekali lagi kalau mereka yang dah mula tertarik untuk membaca artikel-artikel ni, bagaimana mereka boleh akses kepada Bulan dan juga Jasmine? Mereka boleh ke laman sesawang eksklusif kami di sis.com/peduliseks atau boleh ikuti kami di laman sosial kami di Bulan Official dan juga sisismic.ig. Okey, jangan memalu untuk bacalah. Sangat bagus sebenarnya apa yang kalian lakukan ni, kempen dan juga inisiatif ni baik sebenarnya Muaz, sebab seawal usia lagi perlu tahu sebenarnya. Dan kanak-kanak sekarang ni dah cerdik, dah terdedah dengan segala kemudahan internet akses kan. Baik, kalau macam tu terima kasih banyak-banyak. Semoga kempen ini terus berjaya, dapat membuka lebih banyak mata lagi dan pandangan masyarakat, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak kembali semula selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Okey, di NLKO tadi anda dah tengok dah bagaimana promosi yang kita bawakan untuk Retail Solution Expo. Ini sesuatu yang menarik juga sebab dalam kalau kita tengok expo ni ada pelbagai perkongsian lah. Cuma kita nak dapat kepastian lah kalau Retail Solution ni apa benda pula? Ya, pameran perdagangan tu apa pula ya? Okey, kita maksudnya tanya ada jual beli lah. Ada ataupun jual beli. pengenalan produk lah. Mesti ada jual beli, kalau tak ada jual beli tak ada buat Main duit. buat expo kan? Betul juga. Okey, kalau macam tu kita nak tanya sendiri dengan penganjur bersama Rezonex iaitu Encik Adrian Ang. Apa khabar? Okey, terima kasih bersama kita hari ini kan. Baik. Jadi kita nak kongsikan sikitlah mengenai apa itu Rezonex ni supaya orang faham sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi. Betul. Selamat pagi. Sebenarnya Rezonex atau lebih dikenali sebagai Retail Solution Expo memang kita dalam tahun ketiga untuk tahun ni dan of course bermula esok 7 hari bulan sampai 9 hari bulan November dekat Pavilion Bukit Jalil Convention Center tingkat 5 Pink Zone. Tahun lepas kita pun dekat tempat sama lebih kurang 150 booth tapi kali ni kita dah mencecah 180 booth. Saya rasa banyak partisipan untuk kali ni memang lebih rancak. Kita ada macam bahagian fashion, wellness, beauty dan kita ada satu section baru international gourmet, banyak bahagian makanan. Tadi tengok video ada macam ada competition untuk buat beverage lah. Beverage untuk kita pun ada kerjasama dengan Malaysia Association Hotels juga kali ini. Dengan Malaysia beverage juga, food and beverage. Sebab itu kita punya aktiviti semakin rancak lah, yang terpenting lah. Jadi nak galakkan semua penonton-penonton untuk datang. Kita ada jualan macam fire sale untuk produk-produk atau apa-apa barang lah. Boleh buat sampling dan sebagainya. Kiranya peserta-peserta yang datang ni daripada pelbagai latar belakang lah kan. Okey. Dan apa yang membuatkan Rezonex ni berbeza dengan pameran yang lain? Sebenarnya Rezonex memang kita buat pameran ini untuk galakkan siapa-siapa yang nak mulakan bisnes retail, satu. Yang kedua, mungkin you sudah ada bisnes retail yang kecil tapi nak tahu idea-idea yang baru atau teknologi yang baru untuk membangunkan atau memajukan bisnes. Jadi tempat inilah
kita datang untuk tengok idea yang paling latest lah. Kita pun ada peserta-peserta daripada luar negara juga. Mungkin mereka dapat bawa macam teknologi baru, macam robot pun ada, AI pun ada dan sebagainya. Kali ini kita ada MDEC juga dengan kita yang untuk buat bahagian digitalization lah. Itu benda yang penting sekarang ni. Mana-mana semua digital kan. Betul. Dan manfaat utama untuk pemilik perniagaan yang menghadiri. Saya rasa kita pun ada banyak beri pengetahuan kepada semua orang. Ilmu itu pengetahuan. Ilmu itu penting sebab kadang-kadang kita nak buat bisnes tapi tak tahu macam mana nak mulakan bisnes. Yang satu. Lepas tu kita pun ada banyak financial institution yang akan bersama kita juga, macam bank ke atau alternative financing atau mungkin dapat grant untuk memajukan bisnes. Ini mungkin untuk banyak orang yang datang nak cari ilmu, memang tempat inilah. Konsultan pun ada kita. Okey, jadi mungkin dengan adanya konsultan nak mencari ilmu itu adalah cara Rezonex menyokong peruncit ni lah. Betul. Okay. Untuk pembangunan industri retail lah yang penting lah. Sebab memang kita solution untuk retail, memang food supply pun ada. So kalau katakan you ada produk, you nak cari distributor, nak cari pengedar, ni tempat dia lah untuk cari orang. Pelbagai jenis produk dan perkhidmatan juga yang ditawarkan kan. Betul. Maksudnya kalau jual baju pun boleh masuk juga, makanan pun boleh juga. Okey, dan dari segi jenis produk dan perkhidmatan tadi dah diberitahu, ada tak lagi penambahan supaya kita dapat menarik lebih ramai datang ni? Memang AI pun ada kali ini. Macam bahagian-bahagian teknologi, macam segi komputer, post system, payment system, lepas tu consultant untuk macam franchise pun ada. Kan, itu yang penting supaya katakan nak ambil produk franchise, nak tengok macam nak tambah lagi banyak retailer, you ada consultant kat situ lah. Dan kali ni macam kata kita ada bahagian wellness untuk tengok beauty wellness, macam industri yang memang untuk retail semakin membangun juga. Betul. Kan? So, semua orang nak cantik. Betul. So e-commerce memang satu bahagian retail tu. So rasa kita nak galakkan siapa dalam e-commerce datang, cari produk, cari idea, collaboration, buat networking. Ni semua tempat dia lah yang penting. Okey. Dan kalau mereka berminat untuk menyertai Rezonex, bagaimana caranya? Okey. Sekarang memang untuk menyertai memang dah full lah sekarang ni lah. Tapi datang lawat, macam kata 3 hari ni, 7 sampai 9 hari bulan November, bermula pada pukul 10 pagi sampai 6 petang. Datanglah beramai-ramai sebab kalau bawa keluarga pun boleh, tak ada masalah. Memang entry free lah. Entry free. Hanya scan QR code, buat pendaftaran, lepas tu boleh masuk. Dan carilah idea baru. Ada sampling kopi, sampling minuman, makanan pun ada, dan pelbagai aktiviti macam fashion show, ada ceramah juga dan sebagainya. Tengok kita punya website www.rezonex.com.my. Semua aktiviti ada kat situ lah. Okey, jadi apa tunggu lagi, datanglah. Mungkin daripada tak ada idea nak buat bisnes, bila datang Rezonex ni akan ada idea kan. Betul. Buat networking pun best juga. Tunggu-tunggulah semua dalam tu kan, bawa-bawa kawan lah. Selain daripada ambil sampling tu. Kita kena buat connection lah kan. Jadi terima kasih kepada Cik Adil bersama dengan kita pada hari ini. All the best untuk Rezonex yang bakal langsung besok. Okey, Muaz, macam-macam topik yang kita dah bincangkan dalam NLKO pada episod kali ini. Daripada awal tadi tentang masalah rabun, bukan saja peringkat usia dewasa tetapi kanak-kanak yang kita sentuh. Kemudian kita pun ada pendidikan seks yang kita bincangkan tadi. Jadi jangan lupa ke Bulan dan juga Seismic kerana mereka telah pun mengadakan kempen untuk peduli seks ini yang tabu diborakkan ataupun dibincangkan sekarang ini. Dan pelbagai lagi lah, termasuklah nikmat hidup yang kita kena bersyukur setiap hari dengan apa yang kita ada. Lebih banyak kita memberi, lebih banyak yang kita akan menerima. Sebab orang yang suka bersedekah ni insya-Allah dijanjikan tidak akan pernah miskin. Betul, Muaz. Dan untuk esok kita nak bersedekah juga ni, tapi kita nak bersedekah ilmu kepada penonton NLKO. Caranya nak masak. Nak kongsi resepi. Esok dalam solusi resepi kita nak buat siakap steam lemon. Tapi siapa yang nak buat? Inilah saya tak tidur dah 2 hari dah nak cuba untuk menyiapkan ikan ni, tapi sampai sekarang siang ikan pun saya tak berjaya. Allah, tak apa. Kita tengok esok macam mana, berjaya ke tak nak tahu. Kita tengok esok. Okey, terima kasih juga kepada penaja set kita. Ella Furniture. Cantik sangat. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi untuk anda semua. Kita tinggalkan dengan lagu ini. Jom kita feel bersama. Jom untukku ku buka